Okey, nama saya Nur Azida Muhammad Yusof. So boleh panggil saya Madam Azida. So bagi saya mengajar SES, bagi yang SDS tak kenal saya. Okey. So pada setiap dewan telah disediakan pensyarah dan versi yang akan membantu awak untuk memahamkan lagi mind map ni, cara pembinaan mind map ni. Okey. So ini mind map yang saya ajar kepada XS student saya dan student saya sendirilah. So ini adalah cadangan daripada saya sahaja. Kalau awak nak ikut, ikutlah. Ataupun kalau awak tak nak ikut pun tak ada masalah. Tapi ini bagi saya menyenangkan saya dan menyenangkan pelajar-pelajar saya untuk lebih memahami cara nak buat organik. Okey, cuma saya rasa benda ni penting bagi saya untuk share kepada semua orang. Sebab saya pun dapat maklumat ni daripada Profesor USM, Prof. Dr. Amirul. So dia yang pernah datang ke kolej lama saya untuk memberi taklimat ataupun mengajar kita orang cara yang untuk memberi pemahaman yang lebih tepat kepada pelajar cara nak membina mind map. Okey, so ini sekadar perkongsian dan saya yang menambah-nambah tepi-tepi, nanti saya akan tunjuk apa yang saya tambah tepi-tepi tu sebab saya kalau boleh buat mind map ni one shot je. Maksudnya awak tengok satu helaian tu terus semua ada all in one. So sebenarnya dia membantu cepatkan awak punya proses pembelajaran. Okey, untuk organik kita kena nampak dengan grafik yang jelas lah. Okey, so saya harap semua pelajar get ready dengan pen color-color awak. Okay, get ready dengan kalau ada margin paper, kalau ada kertas yang besar. Kalau tak ada kertas besar, ambil kertas A4 awak tu gabung dua. Ataupun nak gabung 4 terus pun boleh. So kalau nak selesa, nak duduk atas lantai pun boleh. Tak nak guna meja tu, atas keselesaan Okay. So saya akan tunjuk cara yang ni. So ini saya terpaksa menggunakan yang dah siap sebab nak senang bagi awak tak nak tunggu saya menyalin lah. Dan ini sebenarnya daripada saya juga, cuma saya dah buat bersama-sama dengan pelajar saya. So saya minta dia snap picture share pada saya lah sebab ini lebih jelas lah daripada kalau saya nak tulis lambat lagi. Okay, so kita akan mula yang pertama. Kalau awak perhatikan, okay kita start Okay, kalau awak perhatikan yang kita ada dua jenis anak panah. Okay, anak panah. Satu ke dalam, satu yang keluar. So ini keluar. Ini keluar. Okay, ini keluar. Okay, yang ni keluar. Okay, so nanti saya akan terangkan apa yang maksud keluar, apa yang maksud ke dalam tu Okay, so kita akan mulakan yang pertama. Mula-mula kalau awak ada kertas, awak kena buat dia dalam keadaan 1/3 macam ni. Awak kena belah macam ni. Ni maksud saya. 1/3. Di atas ni adalah untuk preparation. Okay, preparation ataupun ayat untuk yang spesifik dia akan panggil sebagai sintesis. Sintesis. Okay, sintesis. Okay, preparation or synthesis. Okay, preparation or synthesis. Okay, so saya akan bagi bahan dia adalah CH3, CH2. CH3, CH double bond, CH2. Okey, boleh? Buat jadikan tengah-tengah. Okey, jadikan tengah-tengah. Okey, saya akan guide awak satu persatu. Okey, so yang pertama preparation dia adalah okey. Kita jangan pergi dulu kepada sini, kita pergi kepada apa yang perlu dicatatkan iaitu okey, kita ada name of reaction, saya tulis sebagai NOR. Okey, lepas tu name of reaction adalah yang pertama dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol.
Tak syak. Okay. Dehydration of alcohol. So, dehydration maksudnya buang. Okay, buang. Dehydration, hydration adalah air. So, bermakna kita akan buang air. So, NOR dia adalah NOR dia adalah dehydration of alcohol, name of reaction. So, awak jangan tertukar. Satu lagi adalah dikenali sebagai TOR, type of reaction. Okay, type of reaction, nama dia adalah kita panggil elimination. So, apa yang kita eliminate disebabkan dalam alkohol, okay, kita ada ROH. So, ROH ni kita akan singkirkan OH dan disebabkan ada nanti kita ada function H kat sini, so kita akan singkirkan H. Sebab tu untuk type of reaction, untuk dehydration of alcohol, kita akan eliminate H2O. Okey, dan kita pergi kepada reagent. Okey, reagent dia adalah concentrated sulfuric acid. Mesti tulis concentrated sulfuric acid, bukannya sulfuric acid. Dia mesti ada perkataan concentrated. Okey, lepas tu kita pergi kepada condition. Sekejap dia kecil sangat. Okey, kita pergi kepada condition. Okey, condition dia sama ada simbol heat ataupun awak tulis perkataan heat. Okey, untuk pengetahuan masing-masing pelajar, heat tu maksudnya dia ada suhu yang tertentu. Sebenarnya bagi tindak balas concentrated sulfuric acid dengan heat ni ataupun dehydration of alcohol ni, dia guna suhu sebanyak 170 darjah Celsius. Tetapi kita tak assign lah nilai 170 ni. Just awak bagi simbol condition segitiga ataupun tulis heat. Kita dah understood. Okey, lepas tu untuk tajuk dehydration of alcohol ni juga nak prepare alkene, dia adalah ada rule. Okay, rule yang kita guna adalah Sek-Zaf rule. Okay, Sek-Zaf rule, pastikan awak eja rule Sek-Zaf tu yang betul, jangan C-Zaf. Sek-Zaf rule. Okay, dan untuk topik ni bagi SES 4 ataupun SDS SK025 ada mekanisme yang akan disoal dalam peperiksaan. Okay, bagi SES 2 tak ada lagi setakat ni. Okay, so kita pergi, bila kita tahu dia akan eliminate, so bermakna kita akan eliminate H2O sini ataupun dia boleh, kita akan eliminate di sini ataupun di sini. So kalau kita tengok dia punya hasil, okay, kalau tengok dia punya hasil, dia hanya kacau kawasan ni. Okay, so that's why double bond wujud di sini. Okay, that's why double bond wujud di sini. Jadi kita buang satu OH dan satu H. So kita akan tulis concentrated sulfuric acid heat, dia punya condition reagent. Okay, dan kita akan dapatlah CH3, CH double bond, CH2. Okay, itu nak prepare siapa? Nak prepare nama dia yang ni adalah propin. Okay, nama dia adalah propin. Okay, so kita pergi kepada sebelah sini pula. Okay, sebab dia nak panah menghala kan. Okay, so saya tunjuk dia punya. Okay. Nama, okay, name of reaction dia adalah D. Okay, D tu maksudnya tolak buang. Hydro tu hydrogen. Halogenation. Halogenation ni adalah halogen. Okay, bila halogen dia boleh jadi kita kenali sebagai X dan X tu adalah Cl, X tu adalah Br. Okay. Dan selalunya dua ni yang mostly kita guna. Kita tak guna F, kita tak guna I. Bukan tak guna sangat, tapi sebab I ni dia punya kadar tindak balas dia terlalu lama sebab saiz dia besar, dan F ni terlalu reaktif. So kita banyak guna klorin dengan bromin sahaja. Okey. Dan
Dia panggil dehydrohalogenation of alkyl halide. Alkyl halide ni satu lagi nama dia boleh dikenali sebagai atau haloalkane. Okay, haloalkane. Okay, tor dia pula ataupun type of reaction adalah elimination. Kita nak singkir. Singkir siapa? Kita singkirkan HX. Satu hidrogen, satu halogen. Sebab tu kita panggil dehydrohalogenation. Okey, untuk reagent pula, untuk tindak balas ni, reagent dia kadang-kadang dia guna KOH ataupun NaOH. Okey, bagi silibus SES, dia selalunya guna yang ni je. Tapi bagi silibus SDS, kadang-kadang dia akan ada benda ni. Ini apa? Kalau tak nampak, ini adalah NaOR atau KOR. Maksudnya kalau NaOR dia adalah sodium alkoxide, and then kalau KOR dia adalah potassium alkoxide. Okay. Sodium alkoxide ataupun potassium alkoxide. Dalam erti kata lain, reagent bagi tindak balas ni kita selalu guna strong base. Okay, kita akan guna strong base. Okay, dan tindak balas ni berlaku dalam keadaan ataupun larutan yang saya tulis ini sebagai solvent. Saya padam dulu yang ni. Okay. Solvent dia setengah-setengah dia tulis ethanol. Okay. Dia eject ethanol. Kadang-kadang dia tak tulis ethanol, dia tulis alkohol. Ataupun dia guna simbol. Ini selalunya soalan ni keluar kalau dia bagi dalam bentuk equation dan dia suruh bagi tahu what type of reaction. Okay, so kalau awak tak tahu dia punya package, awak tak boleh jawab dia adalah elimination. So dia akan panggil ETOH. So selalunya ET, E besar, T kecil, O besar, H. Dia akan pakai simbol ni. So setengah-setengah buku awak akan jumpa macam tu. Okay, dan soalan pun dia akan treat macam tu. Okay, dan untuk yang ni kita ada condition. Condition kita bukan heat tapi reflux. Reflux. Okay, reflux. Dan ini pun dia ada rule dia juga tapi yang ni tak ada mekanisme. Okay. Rule dia adalah Sek-Zef rule. Juga Sek-Zef rule. Okay. So, daripada alkin, okay, daripada alkin yang ni sama juga kita kacau hidup sini je. So, bermakna kat sini awak salin balik je untuk dapatkan hasil yang dari reaktor dia. So, CH2. Okay, saya tunjuk contoh. Okay, sekarang masuk je. Sini ada H. Sini ada Cl. Kalau awak guna Cl lah. Kalau awak guna Br, boleh guna Br lah. Ataupun awak boleh tukar kedudukan dia. CH3, CH, CH2. Okay, sini adalah H. Sini adalah Cl. So maksudnya X ni optional. Either Cl ataupun bromine. Okay, so untuk buat mind map, maksudnya daripada sini kita akan tulis KOH, ethanol, bawah tu reflux condition dia. Okay, so kita akan pergi kepada chemical test. Okay, so kalau saya tunjuk balik okay, yang atas ni dua. Okay, yang atas ni dua yang nak panah menghala kepada alkin ni, dia adalah preparation. Okay, dia adalah tindak balas preparation. Okay, so saya padam tak nak lagi serabut. Okay, saya padam bagi tak nak bagi serabut Okay, so tarik nafas sekejap untuk hadam sekejap. Okay, macam saya kata daripada awal, ini saya share cara saya nak menyenangkan saya dan pelajar-pelajar saya untuk lebih mudah. Okay. So, now kita pergi kepada
ke bawah. Alkin keluar. Okay, alkin keluar. So alkin keluar, kita ada tindak balas yang pertama dengan hidrogen, okay, hidrogen, saya pakai sini platinum ataupun PT. Okay, so cara dia adalah bila pergi je chemical test ataupun preparation sebenarnya, jangan kacau hidup orang lain. Awak hanya kacau hidup functional group yang berada di sini. Yang lain tu untuk sambung dia just cantum balik je. Macam tu. Okay, so bila chemical test bermakna alkin tu sendiri bertindak balas dengan orang lain menghasilkan produk baru. Okay, jadi kalau kat sini hidrogen dengan platinum. Okay, apa yang berlaku, saya hanya kacau ini asal ini asal tapi dua hidrogen masuk. Okay, macam mana dia punya tindak balas? Okay, kita panggil name of reaction dia kat sini adalah catalytic hydrogenation. Catalytic hydrogenation ada ataupun setengah-setengah buku dia bagi hydrogenation sahaja. Okey, catalytic hydrogenation tu selalunya dia bagi dalam ayat. Soalan organik dia akan main dengan ayat. Okey, contoh dia akan kata propane undergoes catalytic hydrogenation produce alkane. So kalau tak tahu terms catalytic hydrogenation tu, awak jadi jam. Okay, so tindak balas catalytic hydrogenation ni sebenarnya produk dia adalah alkane. Okay, akan dapat alkane. Okay, so reagent kita akan guna hydrogen. Okay, catalyst kita ada 3 pilihan. Nak guna yang mana? Sama ada nak guna pasir tumbuh ataupun Port Dickson ataupun nilai 3. Okay, pasir tumbuh tu adalah platinum. Port Dickson adalah palladium. Ni adalah nilai 3 tu nilai nikel. So up to you nak guna yang mana. Okay. So dan type of reaction bagi tindak balas ni adalah electrophilic addition. Okay, apa itu electrophilic addition? Electrophilic addition bermakna, electrophilic addition ni bermakna kenapa kita panggil dia addition? Sebab kalau awak tengok asal kita double bond. Double bond adalah unsaturated dan unstable. So bila unsaturated dan unstable, dia tak boleh hidup dalam bentuk double bond. So bermakna dia memerlukan bantuan, dia nak hidup single, hanya ada single bond. That's why bila single bond, kita panggil dia undergoes addition. So kalau awak perhatikan keseluruhannya dah tak ada dah double bond. Semua dah jadi single bond. Okay, so itu part bagi catalytic hydrogenation. Okay, saya move kepada seterusnya iaitu tindak balas kedua. Okay, halogenation ataupun X2 ni dengan in inert solvent CH2Cl2. So sama juga kita kacau hanya pada kawasan ni. Okay, kita kacau pada kawasan ni je yang ada double bond dan kita akan letak XX masuk. Okay, XX masuk. So nama untuk tindak balas ni kita panggil halogenation in inert solvent. Type of reaction dia adalah electrophilic addition. Okay, reagent yang kita guna, kita ada dua, sama ada kita nak pakai Cl2 ataupun Br2. Okay, dan solvent yang kita guna adalah inert solvent iaitu dichloromethane. Okay, dichloromethane. Okay, produk yang terhasil adalah vicinal dihalide. Apa itu vicinal dihalide? Okey, pada karbon-karbon bersebelahan dia akan masuk halogen. So kalau tengok karbon bersebelahan, karbon ni, dia akan masuk bersebelahan. Okey, yang tu kita panggil vicinal dihalide. Okey, dan kat sini ada star sikit. Okey, saya nak highlight ada star sikit. Kalau melibatkan kita guna bromine. Okay, dia adalah chemical test. Okay, yang ni saya underline. Okay, chemical test yang ni memang masuk biasa. So tak boleh nak lari lah. Okay, cara nak jawab chemical test kita mesti tulis unsaturation test. Lepas tu bromine in CH2Cl2. Awak tak boleh kata bromine test salah. Okay, mesti unsaturation test. Dalam kurungan ataupun tepi dia tu bromine in dichloromethane, and then observation dia adalah reddish brown color of bromine
decolorize. Ni. So yang ni memang kena star. Okay. So untuk klorin tak ada. Dia hanya untuk bromin. So kalau yang ni kalau kita guna bromin, jadi dia akan jadi kalau bagi contoh ni CH3, CH, CH2, Br masuk dua-dua dihalide. Okay, so double bond dah tak ada. Okay, saya harap boleh follow setakat ni. Okay. So boleh refer pada pensyarah dan FACI yang ada dekat-dekat dalam dewan tu. Adalah yang boleh tolong awak Okay, so kita pergi seterusnya. Dalam tajuk alkin juga dia punya chemical reaction adalah bila X2, dengan water ataupun tidak balas halogenation in water kita panggil. Okay. So kita ada masuk tempat yang ni adalah OH dengan X. So name of reaction dia adalah halogenation in water. Okay, type of reaction dia kita panggil juga sebagai addition, electrophilic addition. Okay, electrophilic addition. So reagent kita adalah X2, Cl atau bromin dan solvent kita adalah H2O. Okay, chemical test pun sama yang ni dia wujud. Tapi ayat dia dah tak ada dalam in CH2Cl2 lah, tapi bromine in water. Observation dia masih sama, cuma produk dia dah jadi begini. Maksudnya kalau saya tunjuk, dia adalah CH3, okay, CH3, CH, CH2, sini OH, sini Br. Okay. Kalau awak perhatikan, kita ada 3 dah type of reaction dia adalah electrophilic addition. Okay, macam mana kita panggil dia electrophilic? Okay, kenapa electrophilic? Sebab tempat double bond ni adalah nucleophilic site yang disukai oleh electrophile. So kalau hidrogen, satu akan jadi delta positif, satu akan jadi delta negatif. So H plus ni akan bertindak sebagai electrophile. So that's why kita panggil dia electrophilic addition. Sama juga bagi case halogen in inert, X dengan X, ni delta negatif, yang ni delta positif. Yang delta positif ni akan jadi electrophile. So electrophile yang akan suka kawasan high density of electron yang double bond ni. So apa jadi? That's why kita kata electrophilic addition. Okay, tetapi dia ada beza sikit bagi halogenation in water. Kenapa? X ni masuk ujung, OH masuk tengah. Okay, dia disebabkan adalah OH minus ni adalah more electronegativity than X. Jadi bila OH lawan dengan X, X kalah. Sebab oksigen more electronegativity daripada halogen. Jadi apa yang berlaku, OH minus ni dia akan masuk dekat most stable carbocation. So yang paling stabil kat sini adalah secondary, sini baru primary. Tu sebab OH masuk tengah. Kalau awak buat OH masuk ujung, salah. Okay. So saya teruskan. Okay, lepas tu, okay, yang ni kita panggil dengan tindak balas HX. Okay. Type of reaction dia adalah hydrohalogenation. Okay, hydrohalogenation. Type of reaction dia adalah electrophilic addition. Okay, reagent kita adalah HX. Okay, X adalah Cl ataupun Br. So, dari sini, of course kita tahu H ni adalah delta positif, yang ni delta negatif, yang ni akan bertindak sebagai electrophile, yang ni bertindak sebagai nucleophile. So, yang ni masuk exam mechanism, ditanya untuk kedua-dua SDS dan SCS. So, pelajar SCS tak boleh nak larilah, ini mekanisme yang masuk biasa. Okey, dan dia follow satu rule yang kita panggil Markov-Nikov rule. Apa itu Markov-Nikov rule? Markov-Nikov rule kata electrophile, so dalam kes ni electrophile adalah hidrogen. Electrophile dia akan masuk dekat kawasan carbon-carbon double bond ni. Saya padam sini. Okey, dia akan masuk pada kawasan carbon-carbon double bond ni. Awak kena perhatikan pada kawasan ni, siapa yang kaya hidrogen. Okey, antara CH hujung dengan CH yang tengah. Okey, kalau CH tengah hanya ada satu hidrogen.
Kalau CH hujung dia ada 2. Jadi elektrofil ni dia akan suka pada yang banyak hidrogen. So that's why kalau awak tengok, kalau awak tengok kat sini, CH2 lebih banyak hidrogen, so H akan masuk sebagai orang baru dalam hidup CH2. Dan kat sini kalau ikut mekanisme, kat sini akan jadi carbocation ion yang tak stabil. So nucleophile akan serang. Jadi secara conclusion, kalau nak senang faham, bagi yang follow Markov-Nikov rule, halogen tu dia akan masuk pada kawasan the most stable carbocation ion. So untuk tajuk, untuk tindak balas hydrohalogenation, sebenarnya kita produce haloalkin. Kita akan hasilkan haloalkin. So kalau awak, kita ghostan balik daripada tindak balas, daripada haloalkin atas ni, hasilkan alkin. Daripada alkin, haloalkin jadi alkin, kita guna KOH. Tapi daripada alkin akan guna HX, akan dapat balik haloalkin. So sebenarnya organik akan jumpa benda yang sama balik. Sebab tadi ini kita bagi di hydrohalogenation. Tapi sini kita akan bagi dia sebagai hydrohalogenation. Itu yang bezanya. So kita pergi satu lagi tindak balas. Yang ni dia wujud hanya HBr. Hanya HBr dan ada ROOR. Ini adalah peroxide HBr. Jangan tanya saja kenapa HBr saya bukan saintis yang terlalu advance ni. Melalui pembacaan lah international. So name of reaction dia pun sama, hydrohalogenation. Electrophilic addition dia punya TOR. Reagent dia HBr. Solvent dia kita kenali sebagai peroxide ataupun dalam term dia bagi ROOR. R tu akhir group lah. Selalunya kita akan pakai H2O2 ataupun CH3OOCH3. Tapi yang ni kita akan panggil, kalau tadi dia follow Markov-Nikov rule, yang ni dia adalah anti-Markov-Nikov rule. Anti-Markov-Nikov rule. Dia memang anti, maksudnya dia melawan lah, dia tak suka lah Markov-Nikov rule. Anti-Markov-Nikov rule. Pastikan ejaan, peringatan ejaan Markov-Nikov rule kena betul. Bukan Marko, Niko, Kov. Tak boleh. Dia Markov-Nikov. Awak kena sadu sikit. So itulah hasil dia lah. Dia akan masuk. So kalau tadi, mana dah tadi? Bila anti-Markov-Nikov, hidrogen tadi dia tak akan masuk pada hujung yang banyak hidrogen. Tapi dia akan masuk pada tengah. So X akan masuk ujung. So dalam erti kata lain, kita simplify ayat, X tu akan masuk pada yang less reactive carbocation ion. Macam tu, less stable carbocation ion. Maksudnya ini masuk pada primary. So kita sambung lagi, iaitu daripada karboksili pun dah. Daripada alkin, tindak balas dengan satu tindak balas, reagent dia adalah H2O, H2O, H+, dan type of reaction dia ataupun name of reaction dia, kalau awak tengok sini saya buat banyak Sebab apa name of reaction dia ada banyak? Sebab awak kena tahu term dia dalam exam. Sebab macam saya kata tadi, soalan dia bagi dalam ayat yang panjang. So benda tu yang menyebabkan awak jadi Parkinson lah. Jadi awak kena tahu ayat dia. Pertama, dia kadang-kadang dia pakai ayat acidified water. Acidified bermakna kita ada H+, water bermakna kita ada H2O. Dan kita ada hydration. Hydration maksudnya H2O. Lepas tu kita ada acid catalyzed hydration. Acid catalyzed hydration. Maksudnya acid jadi catalyst, lepas tu ada air. Tu terms dia lah, ayat dia. So awak kena tahu ayat ni. Sebab dalam exam dia bagi ayat macam tu. Dan dia juga adalah electrophilic addition. Reagent dia adalah H2O, H+. Yang ni followed Markov-Nikov rule dan ada mekanisme untuk SDS. SEM4. SEM4 bagi SS4, SEM2 bagi SK025. Dia ada mekanisme yang masuk biasa. Tetapi tindak balas acidified water ni,
dia untuk produce secondary dan tertiary alcohol. Dia tak boleh produce primary. Okay, dia akan produce secondary ataupun tertiary alcohol. So, saya akan tunjuk perjalanan balik. Kalau kita tengok, ni dehydration of alcohol. Atas ni, yang mula-mula kita bincang tadi, dehydration of alcohol. Maksudnya buang air. So, kita dapat alkin. So daripada alkin, kita tindak balas dengan H2O, H+, kita dapat balik alkohol. Kita dapat balik alkohol. Maksudnya benda tu berulang. Jadi awak belajar alkin dalam tajuk chemical test, tapi awak akan belajar dalam alkohol sebagai tajuk chemical test untuk alkohol. Macam tu. Dia ulang-ulang balik je organik ni. Okay, so kita pergi kepada last kali topik bagi tajuk untuk SDS, SES. Okay, iaitu bila alkin bertindak balas dengan kita panggil alkaline, alkaline KMNO4 cool. Cool. Cool tu adalah cool. Cool tu sejuk lah. Selalunya dia letak pada room temperature, tapi kita tulis room temperature, kita buat cold. Kita akan buat dilute KMNO4 HO-. Pastikan penulisan awak kena tahu kita tak boleh buat H-, tak boleh. Dia mesti HO- sebab O lebih elektronegatif. Jadi charge negatif tu bukan hak milik H. Charge negatif tu adalah hak milik O. Dan apa yang buat, macam mana nak ingat apa yang masuk bila dilute HO- coal? Awak kena ingat dia glycol. Glycol ni ejaan dia GLYCOL. Ataupun kadang-kadang dia sebut diol. Glycol ataupun diol. Glycol ataupun diol. So, apa yang dia masuk adalah sama juga, dia hanya serang yang double bond pada functional group. Dia masuk OH. So, kita boleh sebut dia berwujud diol ataupun boleh sebut macam tadi vicinal dihalide, yang ni dia wujud vicinal diol. Vicinal diol. Dan tapi dia ada special lagi, kita akan ada manganese oxide precipitate, iaitu berwarna brown. So yang ni pun ada unsaturation test. Yang ni pun ada unsaturation test yang kita kenali sebagai Bayes test. Sangat durhaka lah kalau awak jaga macam ni. Salah. Dia mesti BAEYER test. Bayes test. So Bayes test ni untuk ujian ni, seingat saya lah. Kalau saya pergi marking pun dah ada macam pergaduhan sikit. Dia tak bagi kita guna Bayes test sebagai chemical reaction ataupun chemical test. So digalakkan guna bromine in water, bromine in dichloromethane sahaja. Untuk distinguish ataupun untuk bezakan antara alkane dengan alkene untuk chemical test. So kalau boleh elak untuk unsaturation test bagi kita guna Bayes test tu, elaklah sebab pernah profesor kata Bayes test ni untuk oxidation. So macam oxidation kita tak boleh nak compare. So tapi awak kena tahu juga untuk observation, purple color of potassium permanganate decolorize dan berlaku brown precipitate form. Brown precipitate tu siapa? MnO2. Tanda anak panah ke bawah, awak kena tahu dalam organik, tanda anak panah ke bawah tu adalah precipitate maksud dia. Precipitate. So kita pergi kepada satu lagi tindak balas, iaitu bila alkin tindak balas dengan kita panggil tindak balas ni adalah ozonolysis. Ozonolysis dia akan produce carbonic compound. Macam mana dia punya reagent? Tengok betul-betul. Yang ni pun satu lagi soalan, dia main dari segi bahasa. Apa yang dia buat adalah dia akan tulis, tindak balas propane undergoes reaction with ozone followed by. Dia akan ada perkataan followed by, bermakna followed by dia melibatkan 2 step. Step 1 dan step 2. Dah awak kena tulis benda ni. Nombor 1 dan nombor
2. Okay, nombor 1 dan nombor 2. Followed by, sebab dia buat dua kali. Satu, dia tidak balas dengan ozon. Okay, hasilkan intermediate product. Kalau kat sini dia akan hasilkan ozonate ion. Okay, lepas tu ozonate ion tu tak stabil. So apa berlaku, dia memerlukan ejen pengontangan iaitu zinc dan H2O untuk neutralizekan dia membentuk carbonyl compound. Ataupun Zn zinc dengan H2O ni boleh ditukar ganti kepada CH3 2S. Boleh tukar ganti. Okay, tapi selalunya kita common guna yang ni lah, Zn H2O. Cuma saya nak remind pada pelajar waktu nak buat chemical equation, bila dia kata ozonolysis, dia mesti ada dua secara macam ni. Okay, dia mesti ada nombor 1 dan nombor 2. Kalau tak tulis salah. Contoh awak buat, okay, ozon Zn H2O. Ini salah dari segi penulisan chemical equation. Sebab itu maksudnya awak buat package terus. Dia sebenarnya tak boleh. Dia mesti melibatkan 2 step. Okay. So macam mana dia bergerak? Okay, saya tunjuk daripada sini. Okay, saya tunjuk asal CH3, CH, double bond, CH2. Okay, ozonolysis adalah tindak balas oxidation. Oxidation ni awak kena tahu dia paling menyampah dengan hidrogen. Okay, dia paling menyampah dengan hidrogen. So kalau hidrogen ada, okay, so sorry saya buat silap sini. Silapan, sorry. Okay, dia paling menyampah dengan hidrogen So kalau awak tengok kiri kanan pada carbon-carbon double bond ada hidrogen. Okay, kita settle yang ni dulu. Sorry. Saya silap. Betul. Sorry. Okay, dia paling menyampah dengan hidrogen tapi untuk kes ozonolysis ni paling senang. Okay, sekejap saya tulis balik. Okay, CH3, CH double bond, CH2. Okay, bagi kes ozonolysis, awak potong macam ni je. Okay, potong macam tu, lepas tu sebab dia nak O je. Okay, awak buat macam ni cara dia. Ini cara nak mudah ingat Letak H kat bawah, tambah double bond O. Okay, tambah O double bond C, H dan H. So untuk dapatkan balik awak punya alkene, just buang benda ni, cantum. So awak akan dapat balik benda ni. Tu, ozon. So contoh saya ada sini, saya buat contoh satu lagi. CH3, CH double bond, CH, CH3. Contoh So saya potong bawah ni. So dia akan jadi CH3, C double bond O, H tambah O, C, CH3 dan ini H. So kalau saya buang yang ni, cantum double bond akan dapat balik yang ni. Tu maksud ozon. Okay, tu maksud ozon. So untuk ozonolysis, ini topik untuk SK025 kita akan dapatkan carbonyl compound bergantung. Kena tengok bergantung kepada jenis alkene yang diberi pada awak. Okay, so kita pergi yang last kali bagi topik SK025. Okay, daripada alkene, dia undergoes KMNO4 H plus heat. Okay, ni pun adalah oxidation. Okay, yang ni ada beberapa case So case ni bergantung kepada hujung ni. Bergantung kepada yang ni, apa yang ada. So nanti yang ni awak boleh refer pada lecturer awak lah. Dia ada 4 step. Cuma yang saya guna yang kita ada ni. Okay, bila kita ada ni, kita ada balik CH3, C double bond O, sorry. Okay, CH3, C double bond. Okay, ada H. Okay, CH2 kan. Okay. So, dia untuk oxidation macam ni, yang ni yang saya kata tadi, yang saya tersilap. Okay. Dia paling menyampah, oxidation ni dia paling menyampah ada H. Dia tak boleh tengok ada H pada C. Tak boleh tengok. So, bila dia tak boleh tengok, apa dia buat? Dia akan tendang H ni. Okay, CH3, C. Okay, dia tendang terus. Dia masuk O di gigi dia. Tapi dia letak H di belakang. Okay, dan double bond dia wujud. Tiba-tiba dia tersengih masuk O. So dia akan hasilkan carboxylic acid. So reminder bagi C double bond yang ada satu H pada C, hujung ni akan jadi carboxylic acid. Okey. Dan kat sini ada satu C, ada dua H.
So macam mana pula? Okey, kenapa dia jadi CO2? Okey, macam saya kata tadi lah, oksigen nak menempatkan diri, bergabung dengan orang lain. Maksudnya dia kalau boleh tak nak tengok H. Jadi sekarang bagi C ni, kita tahu carbon dioxide dia boleh bentuk 4 ikatan dengan O. Macam tu. Jadi sebab tu kat sini adalah CO2 dan H2 disebabkan dia dah ada 2, so dia berbentuk O macam tu. Okay, dia masuk satu O. That's why untuk kes alkin ni, dia jadi carboxylic acid, dia hasilkan carbon dioxide dan air. Macam mana nak keluarkan carbon dioxide dan air? Kalau hujung ni ada CH2. Okay. Kalau ada CH2, ujung tu akan jadi carbon dioxide dan air, dan sini akan jadi carboxylic acid. Okay. So inilah yang sepatutnya bagi setiap pelajar lah, bagi saya lah, cadangan saya. Awak ada, maksudnya awak tengok je benda ni one shot, terus awak dah tahu dah apa. Okay, terus awak dah tangkap dah apa. Dan tolong guna warna sebab otak awak berfungsi dengan warna dan color dan macam-macam simbol, macam-macam. So ini cadangan saya je, awak boleh buat apa saja yang awak suka. Cuma bagi saya suka kita buat preparation dulu, baru kita buat chemical properties. Okay, sebenarnya lagi senang nak hafal ataupun nak faham dari segi preparation banding dengan chemical properties. Sebab chemical properties banyak. Cuma kalau nak tahu dia punya macam mana nak jawab, kita tahu asal usul dia, faham asal usul dia. Contoh, contoh kalau saya tunjuk macam ni okay, dia bagi macam ni, dia suruh awak fikir benda ni daripada apa. Okay, HO. So bermakna dia daripada H2O dengan H+. So ini daripada siapa? Mestilah daripada alkin. Maksudnya dia ada double bond. Okay. So macam tu boleh? Harap-harap tak ada masalah Okay. So kita masih ada lagi 1 jam. So saya akan buat you all akan buat aktiviti. So saya mohon Faisy dengan pensyarah yang berada dekat Dewan, tolong separatekan pelajar kepada beberapa kumpulan. So saya akan bagi beberapa struktur dan anda diberi masa hanya 30 minit untuk siapkan satu mind map lengkap macam saya ni. Okay, dan nanti saya sendiri akan pergi tengok, jadi ketak, dan Faisy akan membantulah, termasuk pensyarah akan membantu. Betul tak apa yang awak buat? Sama tak? Tak semestinya 100% sama macam saya. Tapi at least awak nampak benda tu ada. Okay, so saya akan bagi soalan dia adalah, sekejap satu dia. Sekejap. Apa tak tubik? Okay, sekejap Okay, yang pertama adalah CH3. Sekejap, mata dia tak tajam. CH3, yang ni soalan pertama CH3, CH double bond, CH3. Okey. Tak payah. Ni benda yang redundant. Okey, ni benda redundant tak payah. Okey, yang pertama adalah okay. So kita ada 5 soalan, cukup lah. Maksudnya at least awak ada himpunan mind map. Lepas ni awak boleh buat sendirilah. Okay, so saya mohon Faisy dengan pensyarah yang handle dalam makmal dan Dewan tu untuk separatekan pelajar, bagikan kumpulan. Tak kisahlah berapa orang satu kumpulan, dan akan ada edaran kertas. Kalau sediakan kertas tak sediakan. Boleh guna kertas sendiri
Okay, boleh buat color-color. Okay. So boleh tengok lah. Nanti kita tengok lah siapa. Mungkin ada hadiah kot untuk pemenang yang cantik kot. Okay, tapi sebenarnya kita ada pertandingan yang ni saya dapat info daripada ketua unit dan TKU. Dia kata pada bulan 3 bulan 4 nanti ada pertandingan buat mind map tau. So siapa yang tercantik, terpaling bagus akan dapat hadiah. Okay, sebab nanti start daripada Alki ni semua memang kita belajar guna mind map lah untuk memudahkan. Okay, so as a conclusion daripada saya, okay, memang kita kena buat daripada okay, kalau awak tanya, Madam perlu ke buat benda ni? Perlu ke buat benda ni? Okay, sebenarnya tak perlu, tapi bagi saya sebab saya seorang fizikal, so saya tak suka benda-benda tu saya kena hafal. Jadi saya nak benda tu dalam one shot note je. Dalam satu buka tu, satu drawing block, saya boleh nampak semua. Okay, dan benda tu kita akan keep on repeating. So baru awak faham apa itu organik sebenarnya. Okay, so selamat mencuba. Untuk topik seterusnya awak boleh mula begini. Maksudnya start daripada preparation, baru kita keluar kepada chemical reaction. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada saya. So ini soalan dia So itu sahaja daripada saya. So yang baik itu daripada Allah, yang kekurangan itu daripada saya. Saya sekadar berkongsi je apa yang saya tahu dan apa yang saya buat dengan pelajar saya. Dan sebenarnya benda ni bukan sekarang, daripada saya duduk mengajar kuliah lama lagi, saya buat benda ni dengan pelajar saya. Dan diorang guna sampai masuk universiti. Dan kerja pun sampai guna. Okay, so kalau boleh berpraktiklah apa yang saya share ni untuk kemudahan awak. Okay, so selamat mencuba dan awak diberi masa 30 minit dari sekarang. Jangan bersurai lagi, masih ada ni. Kita habis program pukul 4 ya. Okay, Assalamualaikum.